Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa ala alihi wa sahbihi atkharil ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah faqihna fid din wa ta'wil bil amali. Amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan kepada kita. Nikmat iman dan Islam ini, nikmat bersaudara, nikmat kita dapat menikmati apa yang Allah Ta'ala kurniakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Setiap nafas kita, lamhah kita, pergerakan kita, adadama dikira satu persatu. Wasi'ahu ilmullah, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana duduk kita dalam majlis ini dengan mendengar daripada jauh tak sama nilai dia. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah Taala kata dalam Quran, adakah sama di antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Sama tak dengan orang yang belajar dengan orang yang tak belajar? Sama tidak dengan orang duduk dalam majlis dengan orang yang mendengar? Tak sama. Nilai orang yang dalam majlis ilmu dia tinggi darjat dia sisi Allah Ta'ala. Bukan sahaja dia diberikan barakah dalam amalan dia, bahkan dia mendapat pahala 100 kali lebih baik rakaatnya orang yang sembahyang sunat. Sembahyang sunat 100 rakaat sama nilai dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Tu tinggi. Bahkan malaikat akan menyebut amin apa setiap kali kita belajar. Diturunkan sayapnya, dikepak sayapnya. Ada malaikat yang 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap, untuk menerangi tempat di mana ilmu itu diadakan. Jadi untunglah orang yang bersama dalam majlis ilmu. Lagipun kita buat amal ni, ilmu ni, kita nak berikan sesuatu terbaik untuk mak bapak kita. Apatah lagi mak bapak kita dah meninggal, apa cara kita nak beri pada dia? Yang dia suruh kita belajar jadi anak soleh, jadi anak soleh. Inilah masanya kita nak kutip pahala itu, kita nak berikan kepada mak bapak kita. Nak jarkan, jariah. Ilmu ni jariah. Dan tuan-tuan sampaikan pada orang lain, sampaikan kepada anak-anak kita, sampai kepada jiran kita, sampai pada orang kita, tempat kerja kita, staf kita, kenalan kita, dan ilmu itu bertambah dan dia mengalir, menjadikan dia tempat kita bergantung kepada Allah di hari akhirat nanti. Kalau tidak apa, kita nak harapkan amalan kita, sembahyang kita 5 waktu, kadang-kadang tepat waktu ke tidak, apa ke tidak, yang sunatnya macam mana. Jadi ilmu ni salah satu daripada cara kita menampung perkara-perkara yang boleh mendatangkan amal jariah. Solat dia tidak beri amal jariah. Sebab tajuk kita ni kan tentang solat, pendidikan kepada anak-anak mengenai solat, penekanan kepada solat. Solat dia tidak jadi jariah. Sedekah, beri makan, tak beri jariah.
Tapi kalau sedekah, beri infak pada surau, pada masjid, pada sekolah agama, pada tempat ini jadi jariah. Menutup aurat tak jadi jariah, dia untuk diri kita. Tapi ilmu dia jadi jariah, mengalir sampai bila-bila pun akan dapat pahalanya berganda. Jadi solat ini satu pendidikan. Dalam kitab yang tulis oleh Ustaz Ismail Kamu ni menegaskan bahawa tentang pentingnya pendidikan solat. Saya dah beritahu 2 minggu lepas. Antara ibadat solat dengan pendidikan solat dua perkara berbeza. Ibadah solat ni ialah perkara yang kita amalkan sepanjang hidup kita. Pendidikan ini kita beri perkara yang berkaitan menjaga kepentingan solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang dia buat solat, dia juga tikam ekor. Semayang jemaat, tiba-tiba jatuh nombor apa tu? Nombor telefon 4 angka. Canggihnya sekarang. Nombor telefon 4 angka. Nombor telefon kan berapa angka? 8 ada 9 dah. Tapi dia nombor telefon dia 4 angka. Tak menepati. Jadi kalau solat itu dia tidak boleh didik dia, ini yang sangat bahaya. Sebab itulah Nabi menekankan pentingnya solat itu bermula daripada peringkat yang kecil. Muru auladakum bis solah. Suruhlah anak kamu mendirikan solat. Mendirikan solat Iqamus solah. Dalam Quran dia tak semul yu'mas solah, i'malu solah, tak ada. Sebut iqamis solah. Semua ayat Quran tentang solat disebut iqamus solah. Aqimus solah, iqamus solah, qumus solah. Dirikan sembahyang, dirikan solat, dirikan solat. Sebab mendirikan solat tidak sama dengan kita melaksanakan solat. Melakukan solat dengan mendirikan solat dua perkara berbeza. Ada orang dia solat tetapi dia hanya sebagai satu ritual, satu upacara. Tunggu hari Jumaat, tunggu nisfu Syaban, tunggu awal tahun, akhir tahun, tunggu sembahyang raya. Tetapi dia tidak jadi satu ad-din, satu cara hidup. Yang Nabi tekankan sini kepada anak-anak ialah jadikan solat itu sebagai satu cara hidup. Muru sabbi bis solah. Ini dalam satu hadis lain disebut muru sabbi. Dan satu lagi muru auladakum. Sabbi, sabba dengan aulad dari sudut maknanya sama, tapi dari sudut penggunaannya berbeza. Sabbi ni anak-anak, aulad pun kanak-kanak, tapi sampai dia balik. Sabbi ni kanak-kanak yang mumayyiz. Sebab tu 7 tahun tu dah mumayyiz. 5 tahun pun dah mumayyiz. Mumayyiz maknanya dia boleh bezakan di antara yang baik dengan buruk. Contohnya, kalau dia tengok botol yang ada apa? Air dengan botol yang ada minyak tanah, dia tahu mana satu yang bahaya. Itu makna dia dah mumayyiz. Dia tengok api, bahaya, dia dah mumayyiz. Tapi kalau dia bermain juga dengan api, bermain lagi dengan najis dia, itu menunjukkan dia tidak mumayyiz. Tidak, bukan cukup tidak mumayyiz ni dia kata tak matang. Matang pun lain. Dia boleh membezakan di antara yang tak baik, yang buruk dengan yang baik. Itu mumayyiz. Biasa budak umur 5 tahun dah kira mumayyiz. Tapi kalau 7 tahun itu normal. Sebab tu Nabi suruh anak kita, suruh budak-budak ini sembahyang sabbi ini ataupun aulad ini start umur 7 tahun. Iza balagha sab'a sinin, bila dia dah mula umur 7 tahun.
Wa idza balagha 'asharan fadribu 'alaiha. Bila dah sampai 10 tahun, tempoh antara 7 sampai 10 tu, 7 tahun sampai 10 tahun, kalau dia tak semayang, maka Nabi kata rotan dia. Rotan. Daraba ni dalam bahasa Arab, darab pukul, maknanya pukul dengan mengajar. Bukan mukul macam budak-budak buli tu. Itu bukan pukul. Itu apa? Tibai. Orang Melaka kata apa? Tubing kau dia kata. Tubing. Tubing. Pernah dengar kata tubing? Ni orang Melaka bukan? Bukan Melaka, tak tahu. Mawahid orang mana? Orang Johor. Melaka Johor lebih kuat lah. Tubing lah. Tubing kau tahu nanti. Hari 9. Orang faham? Orang faham panggil apa? Balun. Alah tu perkataan-perkataan. Tapi pukul ni dia lebih lembut sikit. Pukul makna dengan merotan dengan pengajaran. Itu pukul. Itu darab. Tapi kalau sebut rajam, baling, lontar, hentak, tu sebab tu dia kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung daripada setan yang direjam. Hentak, cukup-cukup. Jadi anak kita kalau tak solat sampai umur 10 tahun, Nabi suruh darab. Surutan. Kalau dah 20 tahun tak semayang, nak buat apa? Campak kelut, makan jeruk. Kenapa bermula dengan 7 tahun? Tidak 10 tahun? Tidak 5 tahun? Tengok bila Nabi kata begitu, sistem pendidikan manusia sampai sekarang akan bermula umur 7 tahun. Barat dia ambil sistem Islam. Sebab 7 tahun ni umur matang, umur yang dah cantik dah. Di situ pelajaran apa benda dah boleh dimulakan dengan umur 7 tahun. Dari segi praktikal. Sebab budak umur 7 tahun ni dia lebih, pengamatan dia lebih tinggi. Sebab tu kalau budak ni kita suruh hafal doa, kalau kita dah ajar dia solat, dah ajar dia buat apa, dia cepat buat, dia cepat dapat. Kita ni dah tua baru nak menghafal. Itu yang lidah macam berlengkau-lengkau. Bila kita tak nak salahkan orang tua kita, tak boleh juga, kan? Sekarang ni alhamdulillah budak-budak kesedaran mak bapak ramai, banyak dah. 7 tahun dah hantar anak mengaji. Kita dulu umur berapa tahun baru hantar mengaji? Jarang umur 7 tahun, kan? Nak tunggu sunat baru mengaji. Dia tak boleh mengaji, dia belum sunat lagi. Saya ingat lagi dulu. Orang dulu sunat lah. Orang dulu sunat bukan macam orang perempuan lahir dah sunat. Orang lelaki sunat dulu jarang-jarang, kadang-kadang 7 tahun. Basic 10 tahun lah. Dah jam 4. Saya dah jam 5. Itu pun puas kena kejar. Tok Mudim tu dah asah yang macam tu. Sekarang dah untung, enjet dulu. Sekarang ada lagi panggil sunaton. Saya pun terperanjat. Saya pergi klinik Dr. Zain, fashion baru. Dia serekup je, cup potong. Kita dulu nak kena sepit, cari daun pokok pisang, pakai buluh pula tu. Kemudian masa depan kita pula. Tu yang cukur apa tu? Pisau cukur tu. Sap. Allahu Akbar. Menggigil-gigil. Orang perempuan kata macam tu. Dia orang beranak tadi masalah. Nak bayangkan bahawa 7 tahun tu peringkat umur yang memang sedang-sedang. Cantik untuk kita melaksanakan tugas yang pertama, iaitu solat. Sebab apa Nabi sebut solat, dia tak sebut tutup aurat dulu? Suruhlah anak kamu tutup aurat bila dia umur 7 tahun? Tak ada. Sedangkan syarat-syarat untuk mengesahkan ibadat tu ialah aurat, kan? Solat aurat, puasa pun kena jaga aurat. Tak ada pahala.
Sebab solat itu merupakan tiang kepada agama kan. Ini semua orang faham. As-salatu imaduddin faqad adamaha adamahaddin. Sembahyang itu tiang agama. Kalau kamu meninggalkannya, bermakna kamu meninggalkan agama. Faqad aqamaha aqamahaddin. Kalau kamu mendirikannya, Nabi sebut aqamaha, mendirikan solat itu, maka kamu mendirikan agama. Solat itu didirikan. Bila sebut didirikan, dia ada sistem dia, dia ada disiplin dia. Dididik. Makna bukan boleh hentam solat. Semayang 1 rakaat suka hati, nak aku ni nak nampak baik, solat zuhur 5 rakaat, solat subuh 3 rakaat, nak tambah, nak tunjukkan baik, tak boleh juga. Sebab dia ada disiplin dia. Semua ibadat ni dia ada disiplin. Bukan boleh hentam ikut suka. Bukan pakai logik akal. 7 tahun disuruh. Kalau solat tu disuruh, makna jaga pakaiannya. Bila nak semayang tu pakaian kena cantik. Kena bezakan di antara lelaki dengan perempuan. Solat orang perempuan lain dia punya gaya dia. Solat orang lelaki lain dia punya cara dia. Kita contoh, nak baca takbiratul ihram, orang lelaki kena sebutan dengan nyaring kuat, Allahu Akbar. Orang perempuan tak perlu, dia sekadar mendengar pada telinganya, Allahu Akbar. Taklah kita dengar orang perempuan Allahu Akbar. Dalam solat tu dia suruh jaga beza lelaki perempuan. Ini tak pula pakaian. Ni yang 3 hawa ni. 3 hawa. Tu 3 hawa. Dia boleh cabar pula undang-undang enactment yang diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen buat undang, dia boleh cabar. Dan hakim ni pula buat hal pula, membenarkan pula mereka memakai pakaian seperti perempuan. Sebab apa? Pendidikan pada awal ni masalah. Kita kalau tak dapat anak perempuan kecil-kecil kan, pakailah anak tu baju perempuan. Saya nasib baik, anak saya banyak lelaki, 8 lelaki 1 perempuan. Nasib saya tak pakai kan baju apa perempuan, nakkan perempuan sangat. Tak ada, sebab kita boleh tahu, kita kena beza, kita ada ilmu. Kadang-kadang kita ikut nafsu, pakaikan anak tu dengan baju perempuan, akhirnya budak tu dah ada kemahuan dan keinginan yang diarahkan oleh mak bapak dia. Sebab anak ni yang lahir ni yuladul ala fitrah, dia dilahir dalam keadaan suci bersih. Fa abawaihu ayu majisani au yunasiru. Mana mak bapak lah yang menentukan sama ada dia jadi majusi atau nasrani. Dia dididik. Sebab tu dididik di umur 7 tahun. 7 tahun kita dah didik dia solat. Bila solat tu ada dia punya perkara yang mengesahkan. Kena tahu uduk. Ada uduk, nampak tak? Dia dah ikut, semua dia ikut tu. Bila dah semayang kena tutup aurat, pakaian. Nampak tu? Semua dah dididik tu 7 tahun. Sebab tu solat tu dia jadi penting. Hebatnya Rasulullah SAW ni, hebat bijaksananya Nabi, meletakkan solat itu perkara utama. Bila sebut solat, maknanya semua perkara yang lain akan mengikut. Baik pakaiannya, baik uduknya, baik dari segi sejarah. Bila dia nak semayang, dia kena tahu menutup apa tu, mengarah kiblat. Kiblatnya dekat mana? Ada dia kena tahu. Dia dah dididik, dia betul. Oh, kiblat kita dekat Mekah. Mekah dekat mana? Buka peta. Oh, Mekah. Buka kompas, tengok. Nampak? Ajar, didik. Kenapa kat Mekah? Apa yang dekat Mekah? Nampak tak? Kat Mekah ni sejarah daripada ini. Daripada 7 tahun dah mula. Bukan rebak-rebak suka-suka je. Belajar geografi lagi, sains lagi. Kenapa air mutlak? Nak ambil uduk mesti air mutlak. Air yang 7 itu, kenapa tidak air mutanajis? Apa dia air musyammas? Apa dia air mustakmal?
Sains. Ajar di situ. Oi, hebat betul. Bila nak solat ini sebaik-baiknya berjemaah. Kenapa berjemaah? Berjemaah dalam surau. Surau ni buat macam mana? Nama Nabi pakai tiang kurma. Arkitek dia pakai kurma, tiang kurma. Lepas tu kemudian diubah sesuai dengan dia ambilnya tanah-tanah liat itu, dia buat bertingkat-tingkat. Standard bertambah-tambah. Nampak? Dengan sebab solat. Sebab tu para sejarawan dia meletakkan agama itu sebagai salah satu daripada syarat manusia itu bertamadun. Kalau semua tamadun manusia ni, syarat pertama ialah agama. Kalau masyarakat itu beragama, bermakna masyarakat itu ada tamadun. Kalau tak ada agama, macam orang asli, orang Indian, dia tak ada agama, dia dikira tidak bertamadun. Nampak tu? Dia sebab itulah bila Bernard Shaw meletakkan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang nombor satu daripada dulu sampailah akhir zaman. Dia kata kalau dunia ni habis kiamat ke, dia meletakkan Muhammad nombor satu. Ramai pertikaikan, kenapa kau letakkan Muhammad ni? Siapa dia Muhammad ni? Dia bukan Graham Bell yang buat apa. Graham Bell buat apa? Telefon. Bukan macam J. Albert buat television, buat John McCadden buat highway. Ini Muhammad apa dia buat? Dia suruh orang apa sembah Allah, tak suruh sembah berhala, itu je, suruh semayang. Apa hebat Muhammad? Kata Bernard Shaw, dia telah mengubah manusia daripada manusia yang tidak mengenali apa-apa, sehingga manusia itu berubah kepada manusia yang bertamadun. Dia kata nak ubah manusia bukan senang. Dulu saya kata kita nak ubah anak kita pun susah. Yang 4-5 orang, 7-8 orang, 10 orang tu, kita nak bentuk pun ada masalah. Apatah lagi nak ubah masyarakat Arab Jahiliyah yang terkenal dengan dia punya kerah hati dia. Sebab itulah amalan yang pertama bila Nabi berhijrah, bila saja dah selesai masalah akidah dulu, akidah, syurga, neraka, ketauhidan kepada Allah Ta'ala, cerita tentang dosa, pahala, tentang alam kubur, semuanya perkara-perkara yang boleh menakutkan, yang boleh mengembirakan, Nabi tekankan supaya bila disuruh saja amalan yang pertama solat, beres. Kan? Isra' Mi'raj 2 tahun sebelum Nabi berhijrah, tahun terakhir tu dah diwajibkan solat. 10 tahun, 11 tahun akidah tu ditanam dalam jiwa umat Islam. Bila dah tanam, bila suruh je solat, tak ada apa masalah. Tapi kalau akidah tak kuat, percaya kepada akhirat pun tidak, kau nak suruh solat. Budak sekarang ni yang menjadi rempit, yang menjadi buli-buli budak, walaupun buat sekolah agama, tapi kepercayaan dia kepada akhirat tu kurang. Keyakinan, wabil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat tu dia yakin. Ni masalah dia tak yakin. Kita je ingat orang pergi sekolah agama tu hebat. Tidak. Islam ni bukan pada title, Islam ni pada roh. Tapi kenalah sistem tu mesti ada lah. Ya, budak sekolah agama dia ada sistem dia, kawan-kawannya diselamatkan kat situ. Tapi saya nak beritahu, tak semestinya jadi begitu. Kalau kita tak sekolah agama ni, nak semsek gebak-gebak boleh dapat hidayah. Kalau tak dapat, macam mana? Kalau kita tak ada di basic agama, macam mana kita nak kembali ke pangkal jalan bila kita sesat? Orang yang sesat di ujung jalan, kenapa dia boleh kembali ke pangkal jalan? Sebab ada panduan. Dia jalan-jalan, dia dah buat panduan, dia ada kompas, dia ada petunjuk. Begitu juga kita. Kalau kita daripada kecil kita dah dididik sampai bujang kita, umur dah nak kahwin, baru teringat dosa-dosa kita, kita boleh kembali ke pangkal balik sebab kita ada ilmu. Kita dididik oleh mak bapak kita, oleh guru-guru kita. Tapi kalau kita tak dididik, laralah kita sampai kita nak kahwin, sampai anak bini pun kita tak boleh nak didik, maka sesatlah sepanjang jalan.
Nak kembali macam mana? Dia tak boleh kembali. Dia tak jumpa jalan. Sebab dia tidak ada. Kita nak recall balik macam otak kita lah. Dulu kita komputer semua ada disket kan? Sekarang komputer tak pakai disket lagi dah. Ya tak? Dulu komputer ada disket. Masuk disket baru boleh apa? Keluar. Tapi kalau disket tu kosong, nak keluar apa? Kita kena masukkan modem dia kan, kena masukkan dia punya maklumat dalam tu. Kemudian barulah kita tekan dia, barulah keluar maklumat. Tapi kalau ada otak kita tak hantar maklumat, macam mana nak recall? Macam mana nak semayang? Tak nampak gambaran. Mak tak semayang, bapa tak semayang. Pergi masjid tidak, pergi surau tidak, semayang Jumaat pun tidak, apa pun tidak. Tiba-tiba sampai dia pergi universiti, bila diterangkan barulah dia macam mana dia nak gambarkan tu, dia tak boleh. Sebab dia tidak ada ilmu di situ. Sebab tu Nabi suruh kita mula didik anak kita mula daripada umur 7 tahun. Sebab umur 7 tahun ni ialah umur yang paling asas untuk kita menjadikan anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita untuk mentaati perintah Allah SWT. Baik. Kita kena sebut solat. Walaupun kebiasaannya kita sebut sembahyang. Itu dah kebiasaan kita orang Melayu. Kita ambil perkataan sembahyang itu daripada perkataan Sanskrit. Sebab perkataan solat ini sebelum Islam dah sampai, dia tak ada. Tak ada perkataan Arab solat. Yang ada pun abid, ibadah. Solat tak ada. Bila Islam datang, Nabi Muhammad bawa Islam, barulah disebut dalam Quran iqamis solat, berwujud perkataan solat. Sebab solat ni dia tak sama dengan sembahyang. Sembahyang ni dia upacara, dia ritual, ikut time, ikut masa. Bila macam orang Hindu kan, waktu bila dia sembahyang? Waktu di Pabali, waktu Taipusam, dia ada upacara dia, Orang Kristian sembahyang bila? Prayer dia pada hari Ahad. Upacara macam mana? Mesti ada piano, ada muzik, ada apa. Kalau tak ada nyanyian, tak sembahyang. Buddha macam mana? Ada loceng, teng kan, ada dia punya ni. Itu upacara waktu tentu. Tapi solat tidak. Solat dia bukan upacara, dia adalah ad-din, satu cara hidup. Sebab tu solat itu dia bukan saja ada 5 waktu, bahkan dia ada banyak waktu yang kita boleh buat kan. Qabliyahnya, ba'diyahnya, ada yang muakkadahnya, yang muakkad, ada yang hay'ahnya, ada yang rawatibnya, ada yang sunat malamnya, ada yang duhanya, ada yang syuruknya, ada yang fajarnya. Maknanya solat ni satu cara hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak bermusim. Kecuali sembahyang yang pada waktunya lah. Sembahyang Jumaat, takkanlah pada hari Khamis. Solatlah pada hari Jumaat. Sembahyang raya pada hari raya lah. Tapi yang kita tak mahu ialah dia solat pada waktu itu saja. Pada waktu lain dia tak solat. Sebab perkataan solat itu ialah merupakan ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah tegaskan perkataan solat itu. Sesungguhnya solatku, ibadahku, dia khusus inna salati, khusus tu solat. Kalau puasa, zakat tak ada. Dia sebut ibadahku, inna salati wa nusuki. Wa nusuki itu termasuklah puasa, zakat, ilmu apa semua dalam tu. Zikir, baca Quran masuk dalam wa nusuki. Tapi solat dia tak masuk dalam wa nusuki. Dia berdiri dengan sendirinya. Maknanya menyuruh anak kita, diri kita mendirikan solat itu merupakan satu tuntutan yang sangat penting, sangat mustahak. Sebab dialah KPI kita bertemu Allah nanti.
Bila kita dah diselesaikan dengan pertanyaan berkaitan dengan akidah, barulah diselesaikan dengan soalan mengenai amalan kita. Kemudian tentang umur kita, kemudian tentang harta kita, kemudian tentang ilmu kita. Ingat tu, dia punya turutan. Pertama, soalan dalam kubur besok. Pertama, akidah dulu. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma ihwanuka. Itu dulu. Dah selesai, boleh jawab, selamat. Tak boleh jawab, sana mari. Allah Ta'ala masih lagi sayang kita, beri lagi bonus. Engkau dah masuk syurga mana? Amalan lah. Tanya dulu, solat dulu tanya. Solat kau macam mana? Dalam satu hadis yang panjang, matanya, datanglah hamba ini bertemu Allah. Dia kata, engkau siapa? Sebutlah nama. Saya Abdul Halim. Saya datang untuk menuntut syurgamu. Siapakah yang boleh menyelamatkan kau? Datang solat. Solat datang. Ana solat. Aku ni solat sembahyang. Tuan kepada yang punya ni. Aku datang nak menyelamatkan tuan aku. Maka Allah Ta'ala kata kepada solat, kau tunjukkan solat tuan kau. Tunjuk. Tips besok tunjuk. Bila tunjuk, fail. Datang lagi ibadah lain. Datang puasa, ana shaim. Aku ni puasa. Siapa tuan kau ni? Aku datang nak selamatkan tuan aku. Tunjukkan puasa kau. Datang zakat, semua datang. Akhirnya yang menyelamatkan kita ialah Islam. Kalau kita tak datang dengan Islam, walaupun kita solat tadi, tetapi dalam masa yang sama kita tidak mau menegakkan Islam dalam kehidupan kita, bermakna semua amalan tadi ditolak. Sebab tu bila solat dah selesai, baru dia tanya yang kedua. Umuruka, umur kamu ni apa? Kamu buat daripada umur kamu mumayyiz tadi 7 tahun sampai kamu balik. Balik biasa orang perempuan berapa tahun? Agak Kak Long, orang perempuan biasanya dia balik biasanya lah. Ada anak perempuan biasanya lah 12-13. Itu dia punya kebiasaan. Tapi ada yang umur 9 tahun dia dah Aisyah isteri Nabi itu 9 tahun dia dah balik. Sebab tu dia dikahwinkan dengan Nabi oleh bapa dia Abu Bakar. Kita 9 tahun main pondok-pondok lagi. Main pondok-pondok pun main kahwin tu, jangan main. Tu bawahid lah dulu. Main pondok-pondok, main kahwin. Kita main kahwin siapa jadi pengantin lelaki? Aku jadi pengantin lelaki. Siapa pengantin perempuan? Jadi pengantin perempuan. Main pondok-pondok dulu 9 tahun. Orang dulu 9 tahun. Nenek saya kahwin umur 12 tahun. Mak saya kahwin umur 16 tahun. Sebab tu anak 15. Sekarang 16 tahun nak kahwin. Menggatal lah dia lah. Nak kahwin tapi tak layak lagi kematangan tu. 13, 12, 13 tahun tu biasa perempuan. Lelaki kematangannya bila? Bila dia cukup umur. Lambat mimpi Biasa lelaki ni umur 14 tahun lah. Dia dah mimpi lah. Dikejar oleh si Mina. Dikejar Mina kejar dia tak tahulah. 14, 15. Sebab tu diletakkan umur balik ni serata 15 tahun. Jadi umur kau daripada 7 sampai 15, 7 sampai 12, engkau buat apa? Itu. Kemudian umur daripada 15, ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni pakar ilmu. Nabi kata kalau kau nak tahu tentang ilmu, tanya Ali. Kunci ilmu tu pada Ali, tapi pintunya pada aku. Kalau aku tak buka pintu, tak boleh.
Ni orang Syiah suka sebut Ali je. Tengok Ali hebat, nampak? Mangga kunci tu pada Ali, kau jangan main. Pantang sebut Ali je di Syiah. Tengok pelik. Dah sahabat Nabi kan. Kita kena ni lah. Janganlah orang yang Syiah ni bila sebut yang Ali dia rasa macam tu dah, itu sahabat. Tapi bila sebut Abu Bakar, Umar, dia maki hamun pula. Dia tak betul. Jadi Ali kata umur 7 hingga umur baligh. Itu adalah umur, dikata umur tarbiyah, umur pendidikan. Siapa nak kena beri? Mak bapak kena beri. Kita ni kena beri pada anak-anak. Kalau dia pergi cari sendiri, dia belajar, jawapannya dia sonsap. Budak umur 7 tahun sampai umur 15 tahun, kalau kita kau pergilah sendiri, pergi belajar, dia pergi main pondok-pondok kan. Tapi kita arahkan dia, engkau pergi rumah guru ni, belajar mengaji kan, belajar semayang. Orang dulu belajar bukan ada sekolah dulu. Tahun 1800, 1900 mana sekolah? Sekolah rumah tok guru lah. Rumah tok guru tu jadi sekolah kan. Tu yang bapak saya ceritalah. Ustaz saya cerita gitulah, dia belajar dulu. Yang pergi mengaji pondok lah. Tapi yang dekat kampung tak ada pondok, belajar dengan tuan guru lah kan, kat rumah angkat air, belajar mengaji, belajar semayang. Itu sistem dulu, sistem yang dikira normal. Sekarang ni sistem tu dah dikira tak formal. Macam tuan-tuan belajar ni, dulu formal, sekarang tak formal. Yang formal tu dekat sekolah, dekat maktab, dekat kolej, dekat universiti. Yang tuan-tuan ni sekarang ni tak formal, tapi dulu ni formal. Siapa yang mengaji dalam madrasah, dalam surau, dalam masjid, itu formal. Yang mengaji dekat rumah tu, itu tak formal. Mak ajar anak masak, cara nak memasak, itu tak formal. Kalau bapak dia ke laut, dia ajar anak dia cara ke laut, cara nak tangkap ikan, nak timba ikan dekat sawah, itu tak formal. Mengaji Quran dulu formal, tapi sekarang dah terbalik. Yang tuan-tuan ni, tuan-tuan ada minat nak pergi mengaji kan, pergilah rumah guru mana, ustaz mana mengaji kan, nyuruh pergi, malu. Saya ada satu orang tua, perempuan lah, minta tolong ajar mengaji. Boleh kak, tak ada masalah. Tapi saya malu ustaz. Tak apa, bukan saya ajar, saya suruh nanti orang rumah saya ajarkan. Tak nak, saya nak ustaz ajar juga, dia kata. Nantilah datanglah petang-petang. Tak nak ustaz, nanti orang nampak. Bila datang belajar? Malam-malam. Kata berat ni malam-malam. Saya malam tak boleh lah, sebab malam kalau ustaz boleh lah ustaz, tolong pukul 9 ke 9.30 ke 10 ke. Dia pula paksa kita, nak tutupkan dia punya malu dia tu. Dia tak apalah, saya cakap rumah saya, belajarlah dengan saya mengaji. Lepas tu bila kita ajar dia, orang dah tua, dia tak boleh sebut sebutan-sebutan huruf. Kita pula dulu, zaman-zaman dulu, ialah tu dah sistem, kita tak boleh marah juga. Alif, ba, ta, se, jim, he. Orang Melaka. Misal alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zai. Itu sebutan yang betul lah. Kalau sekarang ni dia tak pakai sebutan, dia pakai iqra. A, ba, ta, sa, ja, ha, ha. Macam tu. Itu sistem tu. Dulu alif, ba, ta, sa, jim, he. Tak apalah, asalkan dia. Jadi kita nak betulkan dah satu sebutan sebut kan. Lama-lama ustaz, saya sebenarnya kalau boleh boleh baca Yasin je, dia kata. Allah, macam tu pula, dia kata. Macam mana nak baca Yasin kalau tak tahu? Tak apalah ustaz ajar saya, ulang-ulanglah baca Yasin je, dia kata. Umur dah, masa tu saya baru 40 lebih. Dia dah dekat 60. Nasib baik dekat 60. Kalau umur 30 lebih, tak kacau kau. Rumah duk jeling je, betul ke tidak orang tua ni ngajar dia. Tak apalah, surah Yasin lah. Saya kata tak susah belajar surah Yasin. Kalau pergi tiap-tiap minggu belajar,
baca Yasin dekat surau masjid, garanti boleh dapat benar. Tapi ni tu kita dah peringkat macam tu baru kita nak belajar. Itu dah bukan tarbiyah. Tarbiyah waktu kita kecil, mak bapak beri, guru mengajar. Umur 15 dengan sehingga umur 21 tahun dia panggil umur remaja. Ini umur kita menanam, buat macam padi, mesti tanam. Kalau tak tanam, jawapannya tak boleh lah. Yang 7 hingga 2 tu kita kalau dulu panggil membenih kan, benih dulu. Kalau padi kita contoh padi lah, sebab padi ni yang makanan asasi kita. Tapi kalau mana umur balik sampai 21 tahun, sebab apa 21 tahun? Sebab 21 tahun itulah umur kita ni boleh didakwa di mana-mana mahkamah. Tapi Sayyidina Ali dia letakkan 21 tahun tu sebagai tanda remaja paling akhir. Waktu kita untuk menanam padi itu, menanam. Jadi menanam makna praktikal. Dah mula, kita dah tahu dia dah ada ilmu semayang, mula semayang. Bila dah ada ilmu puasa. Ada ilmu mengaji. Umur 21 sampai umur 35, dia ambil 35 tu, ambil kisah kematangan Rasulullah menjadi hakim dalam peristiwa Hajar Aswad. Ingat 35. Dianggap masa untuk kita menuai. Menuai mana? Mendapat hasil. Tapi kita tidak. Waktu itulah, waktu remaja kita apa? Banyak buang masa kan. Pada waktu itulah kita nak mengambil. Sebab apa Nabi kata? Setiap amalan kamu dikira kepada kesempurnaannya. Jadi waktu bila boleh sempurna? Kalau kita nak solat, kita nak berdiri tegak, berdiri betul, nak rokok betul, nak sujud betul, nak duduk tahiyat betul, semuanya nak betul, lidah nak betul, waktu bila? Waktu kita muda lah. Kalau macam bayar sekarang ni, kita nak rokok pun dah tak boleh 90% lagi dah. Kan? Dah mula berdiri pun dah mula kaki dah sakit, dah apa. Nampak tak? Hebatnya pemikiran Sayyidina Ali. Jadi waktu itulah kita nak menuai. Dan umur 35 sampai umur 55, 35 sampai 55, ini dipanggil umur kita mendapat bonus. Maknanya kita menambahkan lagi amalan kita dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tasawuf, tasawur Islam, ilmu berkaitan dengan jihad. Jangan jadi IS pula. Sebut jihad je pun pergi perang. Orang kita ni pantang sebut jihad je perang. Perang tu memanglah, tapi perang macam mana? Kalau sampai kita bunuh orang Islam, sama-sama Islam sendiri, tak kenalah. Tak tepat makna jihad itu, kan? Ahli keluarga bunuh, tak boleh. Bunuh bukan Islam pun boleh suka-suka. Mesti ada dia punya disiplin dia juga. Ada sebab dia. Yang boleh menjatuhkan kemudian ni hakim. Kan? Kita nak tuntut bela suka-suka tak boleh. Kan? Mati mak kena bunuh. Kita cari pistol, cari senapang, pergi dekat sepadan Thailand beli. Nak membalas, tak boleh. Jadi umur 35 sampai umur 55 dipanggil umur bonus. Umur 55 sampai seterusnya itu umur RTM, rehat tunggu mati. Maknanya kekalkan istiqamah dengan apa yang kita dah lakukan. Sembahyang malamnya, puasa sunatnya. Nampak tu? Tu dah mula tu. Istiqamah. Waktu umur 55. Sebab ambil 55? Sebab 55 itulah umur Nabi masuk perang yang pertama, iaitu perang apa? Badar. Ibarat orang pencen lah. Dulu orang pencen umur berapa Pak Wahid? 55. Nabi pencen saja 55, perang tau. Kita pencen 55 duduk kedai kopi.
Malam tadi wrestling, kau tahu tak? 55 tahun. Nabi 55 start masuk perang lawan musyrikin Mekah, perang umur 55. Kita 55 pencen duduk kedai kopi, cerita pasal wrestling, kan WhatsApp pula macam-macam. Saya boleh tengok orang tu ni punya WhatsApp. Kawan-kawan saya ni, bayi-bayi saya ni dah tu 50 ke atas. Bila tengok dia orang hantar WhatsApp tu, lagi teruk-teruk daripada budak-budak muda ni. Segala macam gambar dia hantar kat kita. Kita pun tak selesa dia buatnya. Orang tua-tua ni. Sampai kita kadang kita WhatsApp, kita kata dah sampailah masa kita, umur kita ni, umur kita istiqamah. Maknanya beramal lah lebih. Dia WhatsApp balik, inilah susahnya jadi ustaz dia. Member tu sama-sama sekolah dulu tu. Masa saya belajar kat Kuala Islam, kat Mata Perguruan Islam, kat universiti, member tu belajar agama dulu sama-sama kat Kuala Islam, tapi dia tak jadi ustaz lah. Dia jadi pengarah custom lah, jadi apa. Bila kita beri nasihat, dia itulah susah jadi ustaz dia tu. Sebab tu kau tak nak jadi ustaz dia tu. Pendidikan. Tu tentang umur kita. Dan yang terakhir dia kata tadi solat kita, kemudian umur kita, yang ketiga ialah harta kita. Harta yang kita dapat ni ke mana arah dia? Buat apa harta kita dapat? Kenapa sebut harta nombor 3? Tak ilmu. Sebab budak-budak pun kecil-kecil dah dapat harta. Kalau dia anak yatim, dia bapa dia kaya, dia dah ada harta. Cuma dia disimpan oleh khazanah saja. Tapi segi harta dia dah ada. Jadi harta ni ke mana? Macam mana dapat? Apa fungsinya? Ke mana arahnya? Dan yang keempat, barulah ditanya ilmu. Ilmu yang kau dapat ni kau buat apa? Kau mengajar ke tak mengajar? Kau sampai ke tak sampai? Macam tu tak payahlah belajar dia tu. Jadi tak ada ilmu, tak payah kita sampai. Itu jahil murakab, Nabi kata. Jahil murakab, Nabi kata masuk neraka. Orang yang tak nak belajar langsung, duduk tak nak belajar, dia takut nak beramal, automatik dia masuk neraka. Sebab apa? Nabi kata dia jahil murakab. Jahil murakab mana? Jahil belajar, orang bodoh yang tak boleh diajar. Kata pepatah Melayu apa dia? Bodoh tak boleh diajar, pandai tak boleh ikut. Pandai tapi tak boleh ikut. Bodoh tak boleh ajar. Ahmak, dipanggil ahmak. Kalau dalam kamu dewan tu ahmak. Tak boleh diajar. Jadi kita kena buat satu pendekatan, mendapat pendidikan tentang solat tadi. Ni baru satu hadis ni. Panjang dia punya apa? Dia punya ni. Baik. Jadi sebelum kita mendidik anak-anak kita tentang solat, maka perkara yang di bawah tadi saya kata mesti bermula. Apa tadi? Bila kita nak solat, dia ada 3 rukun kan? Dalam solat ni ada 3 rukun kan? Rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Rukun qalbi satu saja, iaitu niat. Jadi niat, kita nak ajar dia niat macam mana. Kemudian rukun qauli ada berapa? Ada 5. Iaitu pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Macam mana sebutannya betul Allahu Akbar? Ada ajar anak, ada orang ajar Allahu Akbar, ada Allahu Akbar. Macam mana tu? Ada Allahu Akbar. Macam mana tu? Tu kena belajar juga. Dia rukun rukun qauli. Rukun maknanya mesti buat ikut kaedah betul. Tak boleh ikut suka hati kita. Makna kena sebut Allahu Akbar. Allah tu sekurang-kurangnya 2 harakat, selebih-lebihnya sampai 6 harakat. Tak boleh kita Allahu Akbar. Allah tu sekurang-kurangnya 2 harakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tak boleh Allah Akbar. Dalam takbiratul ihram Allahu Akbar tu masih bersambung.
dalam satu nafas. Dan dia tak boleh di burda. Burda mana lenggok-lenggok. Allahu Akbar. Itu azan. Azan boleh burda. Kalau kita mengaji pun boleh burda. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu boleh. Burdah, ada burdah hujung-hujung dia. Tapi takbiratul ihram dia tak boleh burdah. Dia kena sebut dengan satu nafas. Allahu Akbar. Dia boleh sampai 6 kalau ikut harakat lah. 2 sampai 6. Dia nak masuk niat dia. Allahu Akbar. Dah tak senafas. Yalah, semayang ni kan senang je. Kata satu WhatsApp saya dengar budak biul. Apa kita nak jadi susah ni, nak semayang ni, nak syahadah pun masuk syurga, tak buat syahadah masuk syurga. Wahai. Ini sebab tak ada ilmu. Semayang mesti ada disiplin dia. Kau ingat kau senang nak masuk syurga Allah Ta'ala, suka-suka tingkau je. Allahu Akbar. Tu. Kalau tidak, kalau kita niat kita boleh cepat, Allahu Akbar. Tak boleh kita Allahu Akbar. Kalau kita sebut Allahu Akbar boleh, tapi takbir intiqalat. Takbir perpindahan. Lepas kita baca surah, kita nak rokok, Allahu Akbar, tu boleh Allahu Akbar. Tapi pada solat takbiratul ihram, dia mesti Allah itu sekurang-kurangnya 2 harakat, selebih-lebihnya 6 harakat. Macam mana 6 harakat? 6 detak. Tam, 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 tam. 6 saat. Allahu Akbar. Tak boleh Allahu Akbar. Dek, sekongkonya Allahu Akbar 2. Nak 3, nak 4, nak 5, nak 6, bergantung kepada niat. Dan niat tu kena ada dia punya qasad, ta'rad, ta'yin lagi. Qasad, ta'rad, ta'yin. Itu kita akan bincang akan datanglah. Rukun qauli tadi, takbiratul ihram, kemudian Fatihah. Fatihah tu rukun. Maknanya pada bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, rukun. Bila rukun kena baca dengan betul. Kita tak boleh baca Fatihah mengikut donang sayang. Jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, 6 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Wah. Dia orang sayang pantun pula. Tak boleh. Dia kalau awalnya 6 harakat, maka seluruh daripada itu mesti 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita buat dua-dualah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dia macam tu. Itu rukun. Tak boleh buat ikut rebak suka hati kita. Kalau kita sembahyang seorang macam tu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rukun qauli ni mesti bacaan itu dengar pada telinga kita. Dan dia tidak boleh berbisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Tak boleh. Dia mesti dengar pada telinga kita. Macam ada orang bercakap dekat telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Mesti didengar oleh telinga kita. Tak boleh berbisik. Dan tidak boleh ada sekatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak boleh.
Sebab tu orang tua dulu kata nak belajar sembahyang ni bukan sehari dua. Kan? Kita ambil jalan pintas. Macam mana buat jalan pintas? Kita dengar pakai kaset je. Dia mesti berguru. Sembahyang ni mesti ada guru yang mursyid. Guru yang mursyid mana guru yang memandu kita, rasyada, memandu kita. Sembahyang mesti ada guru. Sebab tu Nabi kata, "Sallu kama raaitumuni usalli." Kamu sembahyang macam mana kamu tengok aku sembahyang. Jadi siapa yang tengok Nabi sembahyang? Kita tengok? Kita tak tengok. Siapa yang tengok Nabi sembahyang? Sahabat. Sahabat tengok Nabi sembahyang. Kemudian sahabat ni siapa pula tengok Nabi sembahyang? Tabi'in. Tabi'in tengok sahabat sembahyang. Sahabat tengok Nabi sembahyang. Kemudian tabi'in siapa tengok? Tabi'in. Kemudian ulama-ulama, orang yang mengikuti sampai ke kita. Wa'tasimu bihablillah, perkatakan tali Allah. Tali yang turun ni, kita ibarat tali turun. Tali tu sampai dekat Allah. Tarik tengok sampai kat komunis. Tarik, dia ikut ni, ikut tengok orang ni tak ikut Nabi. Dia tak ikut tabi'in, dia tak ikut tabi'in, tak ikut sahabat, tak ikut Nabi. Dia ikut lain. Dia ikut kumpulan lain. Jadi kena tengok ikatan kita. Tuan-tuan kena belajar dengan saya, kan? Kata belajar dengan saya. Tuan kena kaji saya ni. Saya ni belajar kat mana? Kita kena tengok, kena check. Oh, Ustaz Alim dia mengaji kat mana? Oh, dia mengaji dulu sekolah agama Rakyat Kalam Malak. Kemudian pergi sekolah Sultan Muhammad. Kemudian dia pergi kolej Islam Kelang. Lepas tu masuk Pantai Ukuran, lepas tu kat universiti. Kemudian ada usrah lagi, ada apa. Oh, boleh tak ikut dia? Macam tu. Itu nama guru mursyid. Bukan suka-suka hati kita dengar je orang tu. Ni tengok dia pakai jubah, pakai serban apa semua, kita dah kena kaji latar belakang. Walaupun dia bukan ustaz, tapi kalau dia jalan dia betul, kita tahu latar belakang dia belajar, kena ikut dia lah. Tak apalah. Tak mesti sampai belajar kat Mesir. Tak semestinya. Kadang-kadang ni dia belajar kat Mesir kat mana? Dia sampai kat pintu Mesir je, kat pintu Azhar je. Tuan-tuan, dekat Azhar tu dia ada dua sistem. Satu sistem dapat ijazah. Sebab tu makna kawan-kawan kita dengar dia pergi belajar dekat Mesir sampai 7-8 tahun, 10 tahun tak habis. Rupa peksa tak lulus. Mesir dia strict. Engkau tak lulus saja satu paper, kau kena balik, kau tak boleh belajar lagi. Sebab kau tak perform. Agama ni bukan main-main. Dia belajar lagi, balik kat sini, lepas tu pergi lagi belajar ambil peksa. Itu yang nak ambil ijazah, nak minta kerja. Ada lagi satu sistem dipanggil sistem halaqah. Halaqah maknanya dia belajar tapi bukan untuk mendapatkan sijil. Dia belajar untuk dapatkan ilmu dan dia tidak berniat untuk minta kerja mana. Dia rasa dia balik besok dia nak mengajar ke pondok ke, dia nak buat mengaji sendiri ke apa, tu. Jadi kita lihatlah latar belakang dia. Kan? Jadi tuan-tuan begitu kena check. Check. Kalau kita nak fikir orang jadi imam ni pun, Nabi kata orang jadi imam ni pun nak pilih, sampai pilih akhirnya, oh dia ni A boleh jadi imam, B pun jadi imam. A boleh baca dengan bagus, B pun boleh baca dengan bagus, sama. Okey, turun kepada yang kedua. Sampai akhirnya keluarga dia ni macam mana? Anak-anak dia macam mana? Dia ni keluarganya, anak-anak dia macam mana? Oh, yang ni anak-anak dia semua bagus, yang ni anak ni ada penyakit dada. Oh, yang ni kita ambil jadi imam. Yang ni tak boleh. Nampak sampai peringkat tu. Ataupun semua sama bagus. Last sekali tengok siapa lebih handsome. Sampai macam tu tahu. Kita asal boleh baca Fatihah sikit jadi imam. Jangan main ni. Ada tak di imam lepas ni kan? Maknanya kalau dalam kampung dah ada itulah yang kita ambil kan. Tapi sampai peringkat macam tu sekali. Umur, tanya umur. Oh, dia ni jadi imam. Dia ni umur
45. Dia ni pun umur lebih kurang 45, 46. Oh, masih sama lagi. Turun lagi ke bawah, turun lagi. Sampai tadi saya kata peringkat, kalau dua-dua handsome. Dia ni pun handsome, dia ni pun handsome. Tengok pula dia punya isterinya. Dia ni dah kahwin belum? Oh, dia ni dah kahwin, dia ni belum kahwin. Dia ni dah kahwin tapi dia dah cerai bini dulu. Dia ni something, dia hentak bini dia. Jangan main-main hari. Dia ni dulu ada sejarah, tapi sekarang ni dia memang bagus, memang cantik. Dia punya bacaan, dia punya semua akhlak pun dah mulia. Tapi sebab dulu ada rekod dia sikit banding dengan orang ni, maka dia yang B tak boleh jadi imam, A ambil jadi imam. Nampak tak? Sampai macam tu. Sebab tu Nabi, bila Nabi sakit, bukan semua orang boleh jadi pengganti Nabi. Abu Bakar, sebab apa Nabi kata Abu Bakar? Sebab Abu Bakar paling hampir dengan aku. Padahal ramai sahabat. Ibn Mas'ud, sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari baca Quran. Kalau Nabi nak dengar bacaan Quran dengan lagu yang sedap, Nabi panggil Abu Musa. Ya, Abu Musa panggil. Bila panggil maknanya Nabi nak dengar dia baca Quran dengan nada suara dia. Kalau Nabi nak dengar suara Bilal, dia suruh Bilal azan. Azan Bilal ni bukan saja suara dia lunak, bahkan bila dengar azan itu rasa macam terpanggil. Kita azan, bagi aku azan lah, aku nak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun dengar, kalau subuh lagi. Antum mana dia kata? Semua kena betul. Tu asasnya daripada rukun qauli. Allahu Akbar, tamak ni takbiratul ihram tadi. Allahu Akbar, Fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu rukun, bukan tahiyat awal. Tahiyat awal tu sunat ab'ad. Kalau kita terlupa kena sujud sahwi. Tapi tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, rukun sama dia punya taraf dengan Fatihah. Tak boleh baca macam rebak. Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah. Ini ramai orang salah faham. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Kena baca betul-betul sebab dia rukun. Yang keempat, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rukun kena baca dengan betul. Allahumma salli ala Sayyidina, Allah salah Sayyidina Muhammad. Jadi dia bukan sunat. Sunat dalam tahiyat awal, sunat dalam kunut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu sunat ab'ad, tak apa. Tapi dalam tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia rukun. Makna taraf dia sama dengan takbiratul ihram, sama dengan Fatihah, sama dengan tahiyat akhir. Kena ingat tu. Wa ala Sayyidina Muhammad itu sunat ab'ad. Maknanya kalau waktu tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Sah tak sembahyang? Sah. Dia tak ada masalah. Dan yang rukun qauli yang kelima ialah salam. Memberi salam yang pertama, assalamualaikum. Sekurang-kurangnya begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau nak tambahlah, tak apalah. Assalamualaikum, kita pun toleh habis, tak apa. Kalau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi sekurang-kurangnya assalamualaikum. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu pada bacaan. Kadang-kadang kita pun silap, ditulis assalamualaikum tu, dia hantar WhatsApp kat saya, alif sim lam alif mim ain lam ya kaf mim. Tu bukan assalamualaikum, tu islamualaikum. Assalamualaikum tu ada alif lam syamsiah, alif lam shin lam alif mim
Assalamualaikum. Kalau tulis alif sim, kalau tengok tuan-tuan dapat WhatsApp kan, pagi-pagi dia kata Assalamualaikum, dia hantar, dia tulis alif sim lam alif mim, itu bukan assalam, itu Islam. Islamualaikum. Sebutan yang betul lah Assalamualaikum sebab dia rukun qauli dalam solat kita. Jadi kena berhati-hati ya. Setakat itulah insya-Allah. Jadi untuk perhatian kita tentang pendidikan solat ini penting dalam kita membicarakan tentang ibadah yang pertama yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Munkar dan Nakir yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Kita kata Ustaz Zairus, kita hendaklah jangan kita membiarkan malaikat Raqib dan malaikat Atid yang membuat kerja. Maknanya kita jangan biarkan malaikat Atid ni yang buat tulis amal kejahatan, yang buat kerja. Jangan beri rehat kepada malaikat Raqib. Maknanya Raqib ni mesti beri kerja supaya dia catat amalan kita. Kalau boleh malaikat Atid ni tak buat kerja. Macam tu. Jadi kita nak, walaupun amalan kita sedikit, tapi yang penting akhir sekali umur kita tadi 55 ke atas istiqamah. Umur 35 sampai 55 ialah umur kita mendapat bonus daripada amalan kita. Umur 21 sampai 35 ialah umur kita menanam. Baik tuan-tuan yang anak-anak muda ni menanam. Ambil menuai mendapat hasil. Umur untuk 15 sampai 21 ialah umur kita menanam, beramal, banyakkan beramal pada waktu muda kita. Sebab kita jangan tunggu waktu tua. Belum tentu lagi waktu tua kita dapat beramal kalau umur kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyina bil akhlaqi sadil hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما الله صلي وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say